transformasi kuih tradisional Melayu di Semenanjung, Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Rosdin akan menerangkan bahagian pengenalan. Okey, kuih tradisional Melayu ini merupakan sebahagian penting daripada warisan budaya masyarakat Melayu yang diwarisi secara turun-temurun. Ia bukan sekadar makanan, tetapi simbol identiti, nilai budaya dan cara hidup yang mencerminkan kekayaan sejarah dan tradisi masyarakat. Di Semenanjung Malaysia, kuih-muih tradisional lazimnya disediakan dalam pelbagai acara seperti kenduri, perayaan dan majlis adat yang menjadikannya sangat dekat dengan kehidupan seharian masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun, arus globalisasi dan kemajuan teknologi telah menyebabkan kuih-muih tradisional masyarakat Melayu ini telah mengalami transformasi dari segi bahan, rasa, bentuk, penyediaan dan pembungkusan. Objektif utama iaitu mengenal pasti ciri-ciri kuih tradisional yang berubah. Kedua, faktor pendorong transformasi dan impaknya terhadap warisan budaya serta daya saing di pasaran. Assalamualaikum, nama saya Fatul Farhan Syamsul dengan nomor metrik BA221108. Saya menerangkan tentang metodologi kajian ini. Bagian ini merujuk kepada kaedah bagaimana data dikumpul dan dianalisis, merangkumi reka bentuk kajian, populasi dan sampel, instrumen kajian dan analisis data. Bagi reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif yang berbentuk tinjauan deskriptif bagi menilai persepsi pengguna terhadap transformasi kuih tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia. Bagi populasi dan sampel pula, populasi ini terdiri daripada pengguna 18 tahun ke atas hingga 50 tahun ke atas yang pernah membeli dan menikmati kuih tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia. Kaedah persampelan ini adalah secara rawat mudah yang melibatkan 30 orang responden sahaja dari beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia iaitu Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya. Instrumen kajian pula menggunakan borang soal selidik berstruktur yang dihasilkan berdasarkan dapatan soratan literatur. Soal selidik ini merangkumi 4 bahagian utama iaitu demografi responden, transformasi ciri-ciri kuih tradisional, faktor yang mendorong transformasi kuih tradisional dan kesan transformasi kuih tradisional terhadap kelangsungan warisan budaya dan daya saing di pasaran. Seterusnya bagi analisis data yang diperoleh daripada borang soal selidik dianalisis menggunakan perisian statistik package for the social science SPSS dan analisis data dilaksanakan dalam bentuk analisis deskriptif iaitu kekerapan dan peratusan terutamanya bagi data demografi responden seperti jantina, umur, lokasi dan sebagainya. Ia bertujuan untuk memberi gambaran umum tentang ciri-ciri demografi responden yang terlibat dalam kajian ini. Bagi penggunaan skala 5 Likert pula, skala 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju, manakala analisis nilai min digunakan untuk menentukan tahap persepsi dan penerimaan responden terhadap faktor kesan dan transformasi ciri-ciri kuih tradisional di Semenanjung Malaysia. Hai, selamat sejahtera. Saya Aliana Natasha akan kongsikan tentang kawasan kami iaitu Semenanjung Malaysia, di mana kawasan ini terletak di bahagian barat Malaysia dan bersempena dengan Thailand, Singapura, Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Ia mempunyai 11 negeri dan 2 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. 80% penduduk Malaysia tinggal di Semenanjung Malaysia iaitu kira-kira 26 juta orang. Melayu merupakan etnik terbesar di Semenanjung Malaysia iaitu kira-kira 60 hingga 65%. Tahukah anda bahawa kawasan Semenanjung Malaysia terletak di laluan perdagangan utama dunia iaitu Selat Melaka yang menjadi titik persinggahan dan pertembungan pelbagai budaya. Faktor kedudukan dan perkembangan komunikasi ini menyebabkan Semenanjung Malaysia mudah terbuka dan mudah menerima transformasi. Dapatan dan perbincangan. Nama saya Azurin binti Afan. DA22110172 adalah metrik number saya. Untuk bahagian rasa kuih tradisional berbeza berbanding kini dan dahulu. Daripada 35 orang responden, terdapat 1 orang responden bersamaan dengan 2.9% memilih sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Manakala 10 orang responden bersamaan dengan 28.6% bersifat natural. Ini menunjukkan mungkin mereka tidak pasti atau tidak sedar dengan perubahan kuih tradisional. Manakala 9 orang responden bersamaan dengan 25.7% bersetuju bahawa kuih tradisional kini telah berubah. Dan majoriti 15 orang iaitu sebanyak 42.9% telah mengakui bahawa kuih tradisional dahulu dan kini adalah berbeza. Secara keseluruhan, 68.6% responden mengakui bahawa kuih tradisional telah berubah.
Pada bahagian ini, kita akan bincangkan tentang ciri-ciri kuih tradisional Melayu yang mengalami perubahan. Berdasarkan hasil dapatan dan analisis kami, terdapat 4 ciri-ciri kuih tradisional Melayu yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah warna kuih yang pelbagai, kedua, bentuk dan saiz yang telah dimodernkan, ketiga, rasa kuih yang telah berubah, dan keempat, bahan moden seperti keju dan coklat telah digunakan dalam kuih tradisional. Sekarang kita akan lihat ciri yang pertama. Berdasarkan hasil analisis responden kami, ciri paling ketara dalam inovasi kuih tradisional Melayu adalah kuih kini datang dalam pelbagai warna. Menurut Zamri 2018, ini disebabkan dalam era globalisasi ingin menampilkan makanan lebih menarik dan bervariasi terutama dalam menarik perhatian golongan muda. Bahkan Nur Aini dan Mastura 2021 turut menyatakan bahawa warna juga menjadi elemen inovasi dan nilai komersial. Ia sebenarnya bukan sahaja berfungsi untuk menunjukkan kepelbagaian perisa. Contohnya, warna kuih onde-onde yang datang dalam pelbagai warna bukan sahaja untuk menunjukkan perisanya, tetapi ia juga terlihat estetik dan lebih menarik untuk digambar dan dikomersialkan. Ini penting agar mendapat sambutan dan kekal relevan dalam pasaran global. Cubalah lihat, pelbagai warna menunjukkan pelbagai perisa. Ia nampak lebih menarik dan orang juga tertarik untuk mencubanya. Seterusnya, kita akan lihat bahawa ciri kuih tradisional yang seterusnya berubah dari segi bentuk dan saiz, di mana ia telah dimodernkan. Menurut Nuraini dan Mastura 2021, ia bukan sahaja menjadikan produk kelihatan moden dan menarik, tetapi ia menjadikan ianya lebih komersial dalam pasaran urban yang semakin kompetitif. Contohnya, kari puff kini muncul dalam saiz mini ataupun one bite, di mana ia mudah dimakan dan dibawa ke mana sahaja. Selain itu, kuih bahulu yang dahulunya berbentuk bunga kini didapati dalam bentuk ikan, di mana ia lebih menarik dan sesuai dijadikan cenderamata seperti dalam rajah yang dipaparkan. Ini selari agar kuih tradisional ini dapat memasuki pasaran dalam talian dan juga global. Salah satu contoh kuih tradisional yang mengalami perubahan rasa kerana disebabkan resepi yang telah berubah adalah kuih Puteri Ayu. Seperti di dalam slide ini, kita melihat bagaimana kuih Puteri Ayu yang dahulunya berwarna hijau iaitu daripada ekstrak pandan dan mempunyai topping atau bahagian atas yang diletakkan kelapa parut telah ditukarkan resepi kepada Puteri Ayu yang berperisa coklat dan mempunyai topping atau bahagian atas cheese. Perubahan rasa yang berlaku ini adalah disebabkan resepi yang telah berubah atau dimodernkan. Hal ini kerana kebanyakan resepi yang dimodernkan telah menjadi salah satu penyebab demand atau keperluan yang tinggi. Untuk bahagian penggunaan bahan moden di dalam kuih tradisional, kita dapat melihat beberapa contoh kuih tradisional. Contohnya adalah kuih roti jala yang dulu dipadankan dengan kuah kari, kini telah ditukarkan dengan kuah coklat. Manakala kuih onde-onde yang dulunya berinti gula melaka kini telah ditukarkan dengan keju ataupun coklat. Penggunaan bahan moden ini menyebabkan kuih tradisional telah kehilangan atau telah jauh dari tradisi. Salam sejahtera, nama saya Dayang Nurana binti Awang Musri akan membincangkan berkenaan faktor-faktor transformasi kuih di Semenanjung. Kepada jadual dan graf, terdapat 4 pernyataan yang mempunyai nilai tertinggi, termasuklah kemudahan teknologi moden dengan nilai min sebanyak 4.42 dan menunjukkan bahawa majoriti responden selama 29 orang bersetuju. Hal ini menunjukkan bahawa teknologi moden dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat penyediaan kuih tradisional. Perkara ini selaras dengan dapatan oleh Samsudin pada tahun 2014, yaitu teknologi penyejuk bekuan adalah teknologi makanan yang efektif untuk mengawet makanan dengan menurunkan suhu hingga di bawah takat beku air negatif 18 derajat Celcius. Teknologi ini untuk bertujuan menjaga keawetan makanan, seperti bahan mentah, separuh proses dan produk sedia dimakan, memastikan kualiti terjaga. Seterusnya, pernyataan terhadap gaya hidup masyarakat yang sibuk menyebabkan keperluan kuih tradisional segera yang mudah disediakan, seperti pau frozen mempunyai nilai min sebanyak 4.4. Majoriti responden yaitu 31 orang bersetuju atau sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, dan ini menjelaskan bahawa terdapat keperluan nyata untuk kuih tradisional dalam bentuk segera seperti pau sejuk beku ataupun frozen. Gaya hidup masyarakat yang sibuk seperti bekerja dari pagi hingga petang, kesesatan lalu lintas dan ketegangan massa menyebabkan orang ramai mencari alternatif makanan yang mudah, cepat dan sedia dimakan. Ini memberi ruang kepada inovasi produk kuih tradisional dalam bentuk kuih segera atau frozen. Hal ini selaras dengan dapatan oleh Samsudin pada tahun 2014, yaitu pasaran produk
yaitu teknologi melalui sejuk beku di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan ini didorong oleh beberapa faktor penting sepertinya meningkatnya minat pengguna terhadap produk yang lebih mudah disediakan dan segera, seperti perkara produk yang melibatkan luar musim, flexibility, mudah disediakan, berkualiti, dan menambah nilai produk asal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syahira binti Rasid. Saya akan membacakan objektif kedua, yaitu faktor-faktor yang mendorong kepada transformasi kuih tradisional. Kalau kita lihat di sini, ada 4 faktor yang dominan yang mencatatkan peratus dan min yang tinggi dalam borang soal selidik yang telah kita jalankan. Faktor yang akan saya bincangkan ada 2, yaitu tren prisa moden dan permintaan pasaran moden. Kedua-dua faktor ini merupakan faktor yang ketiga dan keempat paling dominan dalam dapatan objektif kedua. Tren prisa moden seperti cheese, matcha, dan Nutella memberi pengaruh besar terhadap inovasi kuih tradisional yang mencatatkan nilai min sebanyak 4.1 dan 45.7 responden memilih sangat setuju. Ini menunjukkan ramai bersetuju bahawa penggunaan prisa moden memang memberi kesan terhadap inovasi kuih. Kuih tradisional sekarang telah banyak mengalami perubahan, terutamanya dari segi berisa. Kalau dahulu kita biasa dengan rasa klasik macam kelapa, pandan, atau gula melaka. Sekarang kita boleh jumpa versi baru. Contohnya ondek-ondek cheese, tart Nutella, atau kek lapis matcha. Tren perisa moden ini sebenarnya lahir daripada selera generasi muda yang lebih terbuka dan suka mencoba benda baru. Selain itu, pengaruh media sosial juga sangat besar. Bila satu resepi viral, terus ramai yang ikut buat dan permintaan meningkat. Jadi perubahan ini bukan sekadar ikut tren, tapi sebenarnya membantu kuih tradisional kekal relevan dan diterima oleh generasi sekarang. Seterusnya, pernyataan permintaan pasaran moden menyebabkan pengusaha mengubah bentuk atau persembahan kuih tradisional. Nilai min merekodkan sebanyak 4.08 dan 48.6% responden memilih sangat setuju. Ini jelas menunjukkan majoriti percaya bahawa kehendak pasaran memainkan peranan besar dalam transformasi kuih. Selain perisa, permintaan pasaran moden pun sangat mendorong transformasi kuih tradisional. Sekarang ni, orang lebih suka kuih yang kecil, senang dimakan, dan cantik dari segi persembahan. Contohnya, kuih diletakkan dalam kotak bento atau dihias dengan warna pastel dan topping moden. Ini semua adalah strategi pengusaha untuk menarik minat pelanggan, terutamanya anak muda yang lebih suka dengan makanan yang kelihatan menarik, unik, dan baru. Perubahan seperti ini penting sebab ia membantu kuih tradisional untuk terus bersaing dalam pasaran makanan yang lebih kreatif dan semakin moden. Seterusnya saya ingin menjelaskan tentang objektif 3 bagi kajian ini, yaitu kesan transformasi kuih tradisional terhadap kelangsungan warisan budaya dan daya saing di pasaran. Terdapat 4 pernyataan yang menunjukkan nilai min yang tertinggi bagi pernyataan kesan transformasi kuih tradisional terhadap kelangsungan warisan budaya dan daya saing di pasaran. Kesan transformasi kuih tradisional terhadap kelangsungan warisan budaya dan daya saing di pasaran yang paling tertinggi adalah pernyataan pembungkusan moden meningkatkan nilai komersial kuih tradisional dengan nilai min sebanyak 4.3. Pernyataan tersebut disokong oleh Halil et al. 2024 yang menyatakan pembungkusan memainkan peranan dalam mempengaruhi keputusan pengguna dan memperkukuh identiti jenama. Penggunaan elemen visual seperti ilustrasi, warna, dan bentuk menarik perhatian serta ia dapat membangkitkan emosi para pembeli, manakala petunjuk maklumat misalnya label dan jadual bermakanan memberikan perincian produk yang penting bagi membina kepercayaan dan pemahaman. Bagi mereka, bentuk pembungkusan yang baik melangkaui aspek estetik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mempengaruhi tingkah laku pembelian bagi sesuatu produk yang ditawarkan. Smith 2021. Bagi pernyataan kedua, yaitu saya masih mengenali kuih tradisional walaupun telah diberi sentuhan moden dengan nilai min 4.2. Pernyataan ini disokong mengikut artikel Kamarul Zaman 2022 di mana pengenalan kuih tradisional boleh dikekalkan kerana penggunaan bahan semula jadi dan tempatan. Sebagai contoh, penggunaan bahan-bahan asli tempatan yang mudah didapati seperti daun pandan dan pisang yang menghubungkan pengguna dengan warisan budaya mereka walaupun proses pengolahan telah berubah ke arah modernisasi. Selain itu, kuih tradisional juga masih dikenali dengan adanya pengaruh warisan dan budaya subetnik. Penerapan tradisi dari etnik Melayu Pantai Timur dan praktik budaya yang diwariskan secara lisan memperkukuhkan identiti kuih tersebut. Misalnya, beberapa kuih dikenali berdasarkan bentuk khasnya atau ciri reka bentuk tertentu supaya identiti kuih tradisional dan yang telah dimodernkan dapat dibezakan. Contohnya, kuih lapis yang kini mempunyai variasi warna dan rasa yang moden, termasuk penggunaan pewarna dan perisa buatan yang berbeza daripada resepi tradisional yang lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Asyhadah binti Muhammad Rosli, pemegang kad metrik GA22110658. Di sini saya akan menyambung objektif ketiga, iaitu
bagi tangga ketiga dan keempat tertinggi bagi soal sidik yang dijalankan pada baru-baru ini. Saya ingin membawakan perhatian anda kepada salah satu kajian penting kita. Berdasarkan soal sidik, objektif bahawa transformasi kuih tradisional membantu usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa telah mencatatkan maklum balas yang positif dan memerasakan, iaitu seramai 40% responden telah mencatatkan sangat bersetuju dan 37.1% lagi bersetuju. Ini menjadikan jumlah keseluruhan persetujuan adalah sebanyak 77.1%, iaitu hanya 2.9% saja yang tidak bersetuju dan selebihnya iaitu 17.1% berada di tahap neutral. Nilai min bagi objektif ini adalah 4.08, iaitu menunjukkan bertahap persetujuan yang sangat tinggi. Objektif ini menjadikan pilihan ketiga tertinggi kepada responden melihat potensi sebenar dalam memperkenalkan kuih tradisional ke luar negara. Walaupun aspek lain seperti mengekalkan warisan dan memperkasakan usahawan tempatan turut diberikan keutamaan, mereka yakin bahawa inovasi dalam pembungkusan, persembahan dan resepi akan memberikan impak yang lebih besar sekaligus membuka peluang untuk produk tempatan dikenali dan diterima di peringkat antarabangsa. Seterusnya, saya ingin membawa perhatian anda kepada objektif keempat tertinggi, iaitu kenyataan bahawa kuih tradisional perlu bersaing dengan makanan moden untuk kekal relevan di pasaran. Berdasarkan maklum balas responden, sebanyak 45.7% sangat bersetuju dan 28.6% lagi bersetuju. Menjadikan jumlah mereka yang bersetuju adalah 74.3%, iaitu hanya 8.6% saja responden telah memilih sangat tidak bersetuju dan 17.1% berada di tahap neutral. Nilai min keseluruhan ialah 4.02, menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi. Objektif ini menjadi pilihan keempat tertinggi kerana responden percaya bahawa untuk memastikan kuih tradisional terus mendapat tempat di pasaran, ianya harus mampu bersaing setanding dengan makanan moden. Dalam erti kata lain, inovasi dari segi pembungkusan, perisa baru dan strategi pemasaran perlu diberi perhatian supaya kuih tradisional kekal relevan dan mampu menarik minat generasi masa kini. Kesimpulannya, transformasi kuih tradisional ini merupakan realiti dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan cita rasa pengguna. Hasil kajian menunjukkan bahawa transformasi ini memberi kesan positif dari segi komersial dan daya saing di pasaran. Namun, ianya turut mengundang kebimbangan terhadap penghakisan nilai budaya dan kehilangan keaslian. Majoriti responden menyokong inovasi dengan syarat unsur budaya masih dikekalkan. Kajian ini menegaskan bahawa perlunya keseimbangan antara inovasi moden dan pemeliharaan identiti budaya kuih tradisional agar kekal relevan dalam masyarakat kini dan masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat.